Okey, untuk tips yang pertama, nak share penggunaan simbol plus atau simbol tambah pada permulaan operasi dalam sel untuk jimatkan waktu menaip. Sebab selalunya kita akan menggunakan simbol sama dengan pada bahagian ini dan kita akan mulakan operasi. Contohnya, saya akan buat sama dengan okey, tambah, tolak dan apa-apa saja operasi yang seterusnya, dan saya akan tekan enter. So, kita akan dapat jawapan macam ni. Okey, berbanding dengan cara yang satu lagi, kita just tekan plus. Okey, kita lakukan apa-apa operasi yang kita nak lakukan dan kita tekan enter. Okey, so sekarang pergerakan kita adalah minima, berbanding kita kena pergi daripada sini dan pergi tekan di sini. So kita hanya tekan di bahagian ini saja dan menjimatkan waktu. Dan bayangkan kalau kita ada pengiraan manual macam ni yang banyak, so saya lebih suggest untuk kita buat cara macam ni, so dia jadi lagi senang. Okey, baiklah, untuk tips kita yang kedua pula adalah penggunaan key control dan D untuk copy paste. Instead of kita gunakan cara yang sebelum ni kita guna, selalunya kita akan, contoh kita nak copy row nombor 8 ni, so kita akan highlight and kita akan pergi dekat sini, copy and kita paste. Ataupun cara lain, kita gunakan shortcut, kita tekan Ctrl C dan dekat sini kita tekan Ctrl V. Ctrl C adalah untuk copy dan Ctrl V adalah untuk paste. Tapi berbanding dengan cara macam tu, kita boleh jimat satu step. Kita just highlight bahagian mana yang kita nak copy dan paste. Kita just highlight and then kita tekan Ctrl D. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, dia adalah hanya untuk row yang berturutan. Maksud saya tu, untuk Ctrl D ni kita copy apa benda yang dekat sel yang dekat atas dia. Contohnya kalau sel dekat row nombor 10 dan nombor 11 ni, kita hanya boleh gunakan shortcut tu untuk copy dan paste untuk row nombor 10. Okey, contohnya contoh yang lain tak semestinya kita gunakan, kita boleh buat pada row saja. Kita boleh juga untuk copy paste satu-satu sel. Contohnya saya just nak copy paste hari dekat atas ni, saya just letak Ctrl D dan saya dapat hari yang sama. Contoh yang lain, saya buat yang untuk nasi ayam and saya dapat. So untuk copy paste row yang berturutan, dia memang menjimatkan masa. Saya rasa cara ni memang mudah bila kita kena key in banyak benda secara manual. Okey, untuk tips yang ketiga pula, kita gunakan formula subtotal. So sambil-sambil kita filter, kita boleh kira. So kalau secara tradisionalnya kita buat untuk dapatkan sum, kita buat sum and kita boleh highlight macam ni kan. So kita dapat in total. Tapi bila kita nak kirakan, contohnya dalam data ni, kita nak kirakan berapa anggaran pendapatan kita pada hari Isnin, kita perlu highlight and then kita tak boleh dapat straightforward. So dengan cara subtotal, kita buat formula subtotal. Okay, kita ambil yang sum nombor 9, koma, and kita highlight semua. Okay, so sekarang ni bila saya tak filter apa-apa, saya akan dapat anggaran pendapatan untuk semua hari. Tapi sekiranya saya nak filter mengikut hari, contoh Isnin, saya akan dapat anggaran pendapatan pada hari Isnin adalah 2,600. Dan contohnya saya filter hari Rabu, saya dapat juga untuk hari Rabu. Mudah kan? Okey, untuk tips keempat pula adalah cara mudah untuk kita zoom in dan zoom out screen Excel. So just gunakan button ataupun key control and cursor mouse kita yang turun naik tu.
Okay, so kita try. So kita try control and turun naik. So ia adalah cara pantas berbanding dengan cara biasa. Korang kena klik yang dekat bahagian bawah sebelah kanan tu kan. Okay, untuk tips yang kelima pula. So tips yang kelima ni mungkin ramai yang dah tahu, tapi tak apa, saya sharekan juga. Mungkin mana tahu ada kawan-kawan kita yang masih belum tahu lagi. So bila korang dah siap buat satu file, so selalunya korang akan save ataupun save as kan file tu. So untuk jalan yang jalan mudah, korang just tekan F12 untuk save as, ataupun just Ctrl S untuk save. So tu jalan yang rasanya paling senang dan paling cepat. So contoh tekan F12 macam ni. Okay, ataupun Ctrl S. Okay, untuk tips yang ke-6 pula, sekiranya korang perlukan bimbingan Excel, so apa-apa yang mungkin korang buat formula ataupun apa-apa formula yang korang mungkin dah lupa macam mana nak buat, so ada satu tempat untuk kita boleh refer ya. So senang saja, korang just tekan F1. F1 ni adalah link untuk help untuk Excel help. So kat situ banyak sangat ilmu yang kita boleh cedok kat situ. So macam Nat pun sebelum ni daripada tahun-tahun sebelum ni, sebelum adanya YouTube dan macam-macam channel tempat kita nak belajar, so just gunakan F1 sekiranya kita nak tahu macam mana nak buat satu-satu formula. So tips yang ke-7 pula adalah gunakan data group untuk hide column. So contohnya, bila korang ada data macam ni, dan ada beberapa contoh lah macam ni adalah macam kolom dia tak berapa banyak kan. So just imagine kalau data ni dia punya kolom daripada sini sampai dekat hujung sini, so banyak sangat information yang korang rasa tak berapa nak penting and bukan focal point yang korang nak tengok. So saya rasa saya kena pin bahagian atas ni supaya senang nak tengok. Okay, so cara dia tadi highlight C dengan D and then pergi dekat data and korang klik pada group. So nanti kalau korang nak hide, korang just tekan pada simbol plus and minus ni. Okay, nampak kan? So example kalau korang nak hide benda lain, kolom lain, buat perkara yang sama juga, pergi dekat data and group. Okay, so untuk buka tutup ni ID korang boleh tekan satu-satu dekat sini. Okay, ataupun korang boleh tekan nombor yang dekat tepi ni, 1, 2, macam tu. Okey, tips nombor 8 pula adalah penggunaan formula convert. So benda ni saya juga baru je tahu pasal formula convert ni, and saya dah dapati dan yang formula ni macam best sebab korang boleh just convert daripada apa panggil measurement group yang korang nak daripada dan kepada, so dengan mudah kan, tak payah nak letak pengiraan, so just letak convert. So cara dia, so saya dah buat siap-siap kat sini. So let's say kalau korang ada data dalam ketinggian, contohnya setiap data tu korang nak convert tu ada ketinggian, dan data yang korang ada adalah contohnya meter, korang nak convert pada sentimeter dan milimeter. So just pergi dekat bahagian cell ni, korang masuk sama dengan convert. Okay, kurungan, so number. So number korang ambil cell yang ada information tu, and korang letak comma, and then from unit daripada unit apa, and then to unit nak ke unit apa. So dekat bawah ni dia dah ada bagi senarai unit. Okay, contohnya tadi from unit kita adalah daripada unit meter, so kita letak tanda apa ni panggil, dua bertindih ni, pembuka kata dan penutup kata ni, and then korang letak koma, and lepas tu korang letak kepada korang letak sentimeter kan, sentimeter dan tutup kurungan. Tada! So sekarang korang dah dapat 1 meter bersamaan dengan 100 cm contohlah. So let's say kalau korang tukar kat sini, dia akan reflect lah dekat
sel yang lain. So and then yang sebelah ni pun saya dah buat. Contohnya sekarang ni convert D5, okay, daripada cm kepada mm. So saya dapat macam ni lah. Dan contohnya kalau ketinggian tu mungkin dalam point, dia akan jadi macam ni. Okay. kg kepada gram, kita boleh buat apa lagi, macam-macam lagi lah. Korang just macam saya cakap tadi, just tengok dekat bila korang letak simbol ni kan, automatic akan ada dia keluar dekat bawah ni. So korang boleh pilih contohnya daripada hari, pada tahun, pada hari, pada jam, kepada minit. Banyak yang kita boleh buat. So itu saja untuk tips yang ke-8. Okey, untuk tips yang ke-9 adalah guna pivot table untuk kira atau analisis data dengan pantas. So saya tak ada banyak contoh, so saya just buat random punya data macam ni. So saya nak tunjukkan macam mana. Okay, kalau manually kita akan just letak kat sini filter kan. Kalau contohnya saya nak tahulah berapa ramai orang yang daripada Johor beli produk saya akan buat macam ni. And then saya akan tahulah ada 6 peringkat umur. Okay, saya akan buat secara manual macam tu lah. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kalau kita gunakan pivot table. So just highlight data and then pergi dekat insert and pergi dekat pivot table. So dia akan keluar windows macam ni. Dia akan tunjukkan, dia akan tanya select table orange. So ni kat mana kita nak data kita nak select. So tadi kita dah highlight, so dia dah keluar dekat bahagian ni. And then so lepas tu kita nak sama ada kita nak letakkan dekat dalam existing worksheet ataupun dekat new worksheet ataupun existing worksheet. So dalam contoh yang sekarang ni saya nak letakkan dekat existing je lah. Saya letak kat sini and then saya location ni saya klik dekat mana bahagian saya nak and then saya just tekan OK. So bila keluar macam ni saya boleh sekali lagi sebab skrin saya ni besar. So sekali lagi saya kena stopkan sekejap untuk tukar setting Okay, so sekarang kita dah nampak keseluruhan skrin saya. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat pivot table. So just imagine data yang kita ada and dekat sebelah kiri ni, sebelah kanan ni kita ada pivot table field. Dekat dalam ni ada semua column name. So ada umur, negeri, model, dilanggan. So whatever yang kita nak buat, kita just drop down ataupun kita just klik saja. And So example macam ni. Okay, so sekarang ni dekat dalam ni kita dah tahu contohnya dekat Johor kita ada, okay, kita tak nak sum kita nak count. So kita boleh tukar macam tu saja. And kita tahulah dekat Johor kita ada 6 peringkat umur, Kedah ada 2, macam ni lah. So kalau kita nak tukar, kita boleh main-main kat sini. So kalau kita nak tukar dia punya appearance dia kan, mungkin kita boleh buat macam ni ataupun kita boleh filter. So let's say saya nak filter Johor saja and saya dapat information macam ni. Okay, finally kita sampai dekat tips nombor 10. Tips nombor 10 ni dah satu benda yang best juga dalam Excel and dapat memudahkan kerja kita juga, and dapat standardizekan apa-apa yang kita nak tulis kat dalam tu. And nama dia adalah gunakan drop down list dalam data validation. Mungkin ramai juga yang dah tahu, tapi tak apa, saya nak share juga. So untuk yang contoh pertama, saya ada letakkan dekat sini negeri kan. So dekat dalam sini, instead of saya just key in, saya dah prepare siap awal-awal. So bila saya tekan drop down ni, saya boleh pilih apa-apa negeri yang saya nak masukkan. So contohnya Johor, Pulau Pinang, Terengganu, macam tu lah. So macam mana nak buat? Contoh yang kedua, saya letak kat sini tahun. So kita pergi dekat cell mana yang kita nak jadikan dia drop down list tu. Kita klik and kita pergi dekat data. Kita pergi kat data, kita pergi pada data validation. Korang klik kat sini and korang akan nampak window ni keluar macam ni. So dekat bahagian validation criteria, so korang pergi dekat allow ni, korang tekan drop down ni. So korang pilih list. Okay, list. And korang letak apa pilihan dalam drop down tu yang korang nak letak. So macam ni contoh, kita letak lah tahun 2021. Dia pemisah dia adalah koma So kita letak 2022 2023 macam tu contohnya.
And then korang tekan OK. So sekarang dah ada dah dekat dalam ni. Okay. Sebab banyak kegunaan dia. Contohnya macam kalau korang nak orang lain fill up korang punya table lah dekat dalam Excel ni, and then korang tak nak benda macam data tu tak tersusun. Macam contohnya ada orang contohlah kalau nombor pekerja kan, nombor pekerja nanti adalah yang letak contohnya kalau korang punya tempat bekerja tu ada letak apa ni depan dia alfabet huruf dulu kan, contohnya A, S, D 0, 1, 2, 3 macam tu kan. Tapi nanti akan ada lah orang yang akan letak 1, 2, 3 je macam tu, and ada yang letak huruf besar huruf kecil macam tu kan. So korang sebenarnya boleh gunakan juga data validation ni. Selain daripada buat drop down list, korang ada dekat sini data apa je yang korang benarkan masuk kat dalam tu. So contohnya kalau macam tadi korang nak standardizekan dia, korang just letak je lah whole number kan. So korang klik kat sini whole number, and minimum korang letaklah 1. Kalau dah nombor pekerja mesti dah start pada 1 kan. So maksimum ni korang anggap sajalah berapa yang sekarang tengah ada. Contohnya ada 300 orang, so korang just letak dalam 350 macam tu, and then tekan OK. So kalau let's say dia masukkan kat sini nombor 1000, memang tak boleh lah. So dia akan keluar macam ni, and then suruh try. OK, cancel. And sama juga dengan data drop down ni, kalau orang tekan benda yang memang ada dalam pilihan yang korang letak ni, so dia memang tak jadi hal lah. Contohnya korang tekan 1, so memang tak jadi hal lah. Sama dia kalau dia nak guna drop down atau dia nak key in kan. Tapi let's say kalau data tu memang tak ada dalam apa yang korang masukkan. Contohnya dia nak letak tahun, dia masih hidup dalam tahun 2020 guys, dia letak 2020, and then dia tekan enter. So dia akan keluar kat sini juga macam ni. So korang rasa benda ni berguna tak? Aku rasa benda ni memang banyak kegunaan dia and best. So sekarang ni kita punya tips yang ke-11 sampailah tips yang ke-16. So nak akan buat dekat sini saja. So tipsnya adalah kita gunakan beberapa formula untuk kita dapatkan perkataan-perkataan yang kita nak dalam satu-satu sel tu ya. Contohnya yang ini adalah format. So sekarang ni kita dapat data-data yang macam ni kan, tapi sebenarnya kita nak standardize kan dia, kita nak nampak dia jadi macam standard, cantik kan, tersusun kan. Contohlah kalau korang dapat benda-benda yang orang key in yang ada huruf kecil, ada huruf besar, so bercampur aduk. So kalau korang gather data daripada banyak source, so korang akan dapat data yang macam tu. Contohnya kalau korang guna Google Form ke apa benda macam tu kan. So caranya yang pertama, korang nak jadikan tulisan besar semua. So huruf besar semua. Contohnya selamat ber-PKP ni kan, aku nak jadikan dia semua huruf besar. So just masukkan formula apa, kurungan, letak teks atau sel yang korang nak tu, tutup kurungan. So memang korang cepat gila dapat ni. Memang bagus formula ni. And seterusnya, tadi dah besar, so lawan pada besar kita nak huruf kecil semua. Katalah kita nak huruf kecil semua macam buat karangan pula kan. So kita buat lower. So apa lawan lower lah? Lower, and then kita buat letak sel yang kita nak tadi, tutup kurungan. Okay, see, sepantas kilat korang dapat. And yang paling best, proper. Korang ada huruf besar kecil campur aduk. Proper ni dia macam akan jadikan setiap permulaan huruf dalam setiap perkataan tu adalah huruf besar, and the rest jadi huruf kecil. So akan jadi cantik lah. So contohnya kalau macam kata nama khas kan, macam sekolah antarabangsa sekian, korang nak jadikan depan saja huruf besar, so just letak kat sini proper kurungan teks. Okay, korang dapat. See, cepat gila. So yang lagi tiga ni pula, ini kan Nat dapat formula ni atas kesengsaraan Nat. Macam contohnya Nat dapat satu list of description. So untuk Nat filter untuk mudahkan, so Nat kena jadikan beberapa lagi kolom. So pecahan-pecahan. Contohlah Nat bagikan macam ada senarai produk.
dalam senarai produk tu ada dia punya length, dia punya lebar, tinggi, panjang macam tu lah kan. Tapi korang nak macam asing-asingkan kolom, contohnya mana yang lebar dia 10 meter, macam tu lah. So korang boleh gunakan formula ni dengan syarat dia punya format tulisan tu, penulisan dia, description tu adalah sama. Apa yang nak masukkan sama, kejap lagi Nat akan tunjuk macam mana. So yang sekarang ni nak tunjukkan dulu formula ni macam dia punya function sama dengan mid kurungan text. Macam biasa ambil text yang kita nak, koma, start number. Katakanlah korang nak ambil yang perkataan ni, adalah korang nak ambil yang perkataan ni saja. So start number korang kena kira daripada depan. Maksud kira pada depan tu, kira setiap huruf dan tempat kosong. So macam ni, 1, 2, 3 untuk apa, satu lagi tempat kosong, dah jadi 4. So P untuk perkataan ni adalah yang kelima kan. So start number dia adalah 5, koma. Number karakter ni kena kira daripada yang kelima tadi sampai habis yang korang nak tu ada berapa karakter. So untuk perkataan ni korang kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So letak 9 and tutup kurungan. So inilah hasil dia, korang dapat perkataan. Okay, so apa yang Nat maksudkan tadi contohnya korang ada ni, Nat bagi contoh je lah, hentam sajalah. So korang ada macam ni. So korang ada desk, tapi dia punya macam dia punya measurement dia panjang, katakanlah panjang 20 meter 20 meter, lebar 3 meter, macam tu lah misalan kata. And dekat belakang ni ada perkataan lain lah, contohnya color. So kan korang katalah kat sini korang ada yang lain lagi measurement 2 meter and black. And lepas tu korang mungkin ada 20 meter 1.5. Oh tak boleh, nanti lain measurement, maksudnya lain format tempat perkataan tu. So kita maintain dia satu nombor saja. Cukuplah 3 contoh ni. So ambil tadi mid, katakanlah kita nak buat satu kolom khas untuk dia punya panjang saja. So mid kurungan text, start number untuk panjang tadi kan. So kira dash adalah 4 huruf, tempat kosong 1, 5. So dia adalah yang ke-6. Dia yang ke-6. And then number character. So daripada P sampai M ni kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. So see, korang dapat ni yang panjang 20 meter, 10 meter. Let's say kalau korang tak nak lah P tadi kan, kalau tak nak P tadi, korang just tambah je lah dekat sini 6, 7, 8. Sorry, start tadi 6, 7. So yang ke-8, and kita cuma ada 3 je lah, 20M kan. So 3. So macam ni je. Ataupun kalau korang tak nak M, pandai-pandai lah nanti setting macam mana kiraan apa yang korang nak saja. So dengan adanya macam dia punya penulisan ni pun macam standard macam ni, so memang korang boleh guna lah formula macam ni. Let's say kalau tempat kiraan dia tak sama, so memang tak boleh lah, tak boleh buat. Dan ada few step lah kalau korang nak buat pun kan. So itu saja untuk mid. So sekarang untuk right. So right right ni maknanya benda yang berada dekat belah kanan
kanan. Maksudnya kiraan dia pun akan jadi daripada kanan. Okay. Right. Kurungan text. Okay. Number character. Dia terus ambil number character sebab dia memang akan ambil daripada kanan. Maksudnya dia akan ambil daripada belakang. So kalau kita nak ambil perkataan kanan saja, kita kena ambil dengan tanda soal saja lah, sebab dia memang akan kira daripada belakang. So kita kena kira karakter kanan tu dengan tanda soal tu berapa. So kanan ada 5, tanda soal ada 1, 6. So dia akan jadi macam tu. Jadi kalau ada yang tanya tak nak tanda soalan, so korang kena gunakan formula mid lah kalau macam tu. Kalau ada benda yang kat belakang korang tak nak, so korang tak boleh pakai right. Okay. And then last sekali adalah left. Left ni berlawan dengan right tadi lah. So sama function dia. So korang ambil text, comma, number character. So kalau korang nak ambil apa tu kan, apa, so ada 3. So letak 3. So dia jadi lah. Mudah kan? Mesti korang lepas ni excited nak guna benda ni kan, kalau korang jumpa dia punya situation dia. Tapi memang sangat membantu lah kalau korang tengah nak sorting. Maksudnya macam korang nak buat satu data table and korang tak ada benda-benda yang macam nak tunjuk tadi yang bercanda, macam dia punya panjang, dia punya lebar. Korang boleh buat kolom-kolom lain berdasarkan information yang korang ada dalam description tu. Memang mudah. Okey, untuk tips kita yang ke-17 yang ke-17. So, okey, yang ke-17 ni aku buat guna formula sum if untuk kira sum secara bersasar. So, maksudnya nampak tak tu bahasa Melayu bersasar tau. So, kalau korang nak buat sum, and then sum tu macam ni lah, korang nak kira total, tapi korang macam bersyarat. If kan, if sum if kira sum jika macam tu lah. Okey, macam mana kita nak buat formula sum if ni? Kita, korang double click. So memang benda ni aku dah prepare awal-awal, sebab aku takut kadang-kadang aku ni lupa sikit kan. Sebab benda kadang ada formula yang aku jarang-jarang guna, sebab dah ada banyak cara lain dan banyak benda yang dah daripada sistem terus. So benda manual ni dah jarang guna lah. So kalau untuk sum if ni, aku padam dulu lah. So first, sum if range ni adalah lingkungan dekat mana yang korang nak kriteria tu berada kat mana. Kriteria ni yang kedua kan. Maksudnya kriteria dia sekarang kita nak tahu yang umur kurang daripada 30. So umur dekat mana? So umur dekat kolom B. So korang highlight kolom B, ataupun korang boleh buat macam ni. Okay, depends. Kalau data sikit korang buat macam ni je. And range korang letak koma. Kriteria macam aku cakap tadi, kriteria ni benda yang kita nak ni, kita nak tahu kan. And sum range ni information apa yang kau nak tahu daripada umur kurang daripada 30 ni. Dan telah use. Dan sekarang dekat harga kan, korang highlight harga lah. And korang tutup kurungan. So korang akan dapatlah 2000 kat sini. And untuk yang besar atau sama dengan 30 ni, benda korang repeat benda yang sama lah. Okay, ulang sekali. Range dekat umur, and comma kriteria dekat sini, comma lagi, and sum range dekat harga. Okay, tu saja untuk komputer sum if. Kita seterusnya ke tips yang ke-18. Okey, untuk tips kita yang ke-18 adalah gunakan conditional formatting untuk tunjukkan data berulang ataupun data yang tak berulang, ataupun ada macam-macam lagi yang dalam conditional formatting. Tapi untuk kali ni aku just tunjuk simple je lah untuk tips. So korang boleh pergi cari tutorial pasal conditional formatting kalau korang rasa benda ni berguna, ataupun korang macam tadi aku cakap boleh guna F1 juga untuk cari, ataupun sekarang memang banyak medium untuk kita belajar pasal benda-benda yang macam ni kan dekat dalam dunia hari ni. Okay, so aku sediakan satu table macam ni untuk tunjukkan penggunaan dia. Okay, contoh dekat sini adalah senarai delivery makanan. So
nak tunjukkan. Kat sini ada contohnya ada dua kawasan untuk kita deliver. So untuk bezakan kawasan mana, so aku dah siapkan macam conditional formatting. Untuk kawasan Pasir Gudang dia berwarna hijau dan kawasan JB tak ada warna apa-apa, so aku nampak straightforward mana satu Pasir Gudang. So contoh pergi dekat conditional formatting korang klik lah dulu kan kat sini. Pergi kat conditional formatting and korang boleh letak new rules. Tapi macam ni sebab aku dah ada buat, so pergi dekat manage rules. Sesasul. Okay, manage rules. So pergi balik dekat yang aku dah buat tadi. So untuk tujuan yang macam ni aku pilih format only cell that contain. So aku pilih dekat sini ada macam-macam. Ada cell value, ada specific text macam tu. So either one lah, korang boleh guna cell value ataupun specific text. Okay, so macam ni aku pilih cell value. So cell value tadi aku tak ada buat benda ni pun, aku just type je Pasir Gudang. Make sure sama lah dengan apa yang kita dah tulis kalau huruf besar huruf kecil tu. And then dekat format ni korang boleh pilih lah macam colour ke, ataupun korang nak dia jadi border dia tebal ke kan, font dia nak bold ke. Tu aku tukar lah tukar untuk korang nampak. So letak bold. So fill ni aku tukar kali lain biru. Okay, so untuk Pasir Gudang dia akan jadi bold dan biru. Okay, nak tengok jadi tak jadi, nanti korang boleh letak ok ataupun tekan apply dulu lah. So dia jadi macam ni. Aku dah tak ingat tadi yang pasal specific text ni. Sebenarnya aku pernah buat specific text. Rasa dia sama juga penggunaan dia, sebab ini more pada text sebenarnya. Yang value tadi tu more pada nombor. Tapi nanti kalau macam korang letak value, dia akan jadi dari letak tanda apa ni, pembuka kata dengan penutup ya. Okay, so either one korang boleh pilih. And okay. So ada lagi dekat alamat ni aku letakkan untuk menunjukkan kalau kita key in ada yang sama tak. Maksudnya ada yang repeating ataupun panggil duplicate information. So aku tahu lah, contohnya macam rumah nombor 24 Jalan Pelangi 1 ni dia ada order lebih daripada satu barang. So boleh nampak macam ni. And cara dia korang pergi dekat, sebab aku dah buat awal, so pergi balik dekat ni. Okay, aku pilih format only unique or duplicate values. So korang ingat dia punya key point dia, keywords dia unique ataupun duplicate lah. Dia boleh either one lah. Kalau korang nak ambil yang unique saja, maksudnya unique tu ada satu saja tak ada duplicate, korang ambil yang unique ni. Tapi sebab kita nak tahu mana yang berulang kan, duplicate, ambil duplicate. And format macam tadi korang boleh pilih korang nak macam mana, nak pattern ke, nak colour kan. Colour je lah, simple je. So aku tukar jadi colour ni, tukar lah jadi colour apa yang belum ada tadi, colour hijau kan. So aku tukar colour hijau and aku tekan ok. Tak masuk screen pula. Tekan ok and ok, apply. So nampak kan dah jadi. And last sekali aku ada buat satu set kat status ni. Kalau nampak dia belum hantar, contoh lah kita belum hantar lagi, semua belum hantar. So bila satu-satunya barang dah hantar, kita boleh adik kat sini dah. And then korang nampak kan dia ada reflect, dia boleh jadi macam ni dah. Macam mana nak jadikan dia satu line jadi colour macam ni kan. Okay, cara dia ada kat sini, ada macam modify sikit lah. Bukan macam yang tadi tu. Yang tadi tu macam senang sebab korang buat
syarat tu dekat sel tu, and then dia reflect pun dekat sel tu sahaja. Tapi kalau korang nak reflect the whole line tu kan, ada perubahan sikit yang korang kena ubah sikit masa korang type dia punya instruction tu. Okay, so untuk yang macam ni aku pilih use a formula to determine which cell to format. Okay. Okay, so macam ni. Korang ambil satu saja sel yang paling atas kan ini, and korang type sama dengan, so simbol money ni dia akan stickkan pada kolom. So macam money sign ni kan, dollar sign ni, korang ambil G, so maknanya dia akan ambil G. And then sebelum ni dia akan auto ada simbol macam ni juga, dollar sign juga. Tapi aku tak nak, dia just ambil pada sel yang G, macam sel yang G pula, maksudnya yang sel G5 saja. Aku tak nak, aku nak dia macam semua the whole line tu, line G tu. Jadi aku padam dollar sign ni, and sama dengan letak perkataan apa yang korang nak letak. Dah, so aku letak dah je lah. Kalau English kan korang boleh letak done, not yet done, macam tu. And format macam biasa lah, korang boleh set whatever yang korang nak kan. And okay, then okay. So untuk nampakkan function tadi tu, aku macam biasa aku tukar. Okay, mungkin aku boleh ambil warna grey kot. So aku tekan okay, and aku okay, chop. Masa aku tengah edit video ni, aku baru perasan yang aku tak ceritakan pasal applies to ni. And inilah yang akan menyebabkan perbezaan dengan conditional formatting yang kita buat sebelum ni. Sebab kalau korang nak tahu, bila kita nak dia reflect pada satu row tu, ataupun satu row yang panjang macam ni, kita kena letakkan bahagian mana yang kita nak dia reflect. So macam ni aku letakkan the whole table lah dekat dalam ni, apply ni. Korang nampak kan tanda putus-putus ni? Okay, dan aku tekan apply. So nampak tak? Korang ingat betul-betul dia kena ambil dekat use a formula. Use a formula, korang ingat use a formula kalau untuk ambil satu row. Tapi kalau untuk ambil kat satu sel saja macam yang tadi yang sebelum ni, korang tak payahlah guna yang macam manual ni. Ni aku panggil manual lah sebab kena key in manual. Okay, aku harap ni dapat membantu korang sedikit untuk automizekan kerja korang. Tak payahlah korang nak manually tukar colour ke apa benda kan. Kalau korang nak tik-tik mana yang korang dah buat ke, korang dah check ke dalam satu-satu data tu. Kadang-kadang kita kan dapat satu data ni, kita nak kena check, and kita kena macam nak bezakan tu kan. Nak bezakan tu, kalau orang yang macam aku ni, orang visual, aku memang suka gunakan benda yang aku nampak, visualize lah. So macam status macam ni kan. Okay, kita move pada tips yang ke-19 lepas ni Okay, untuk tips yang ke-19 finally dah sampai ke 19 ni. Tinggal lagi 2 ni, aku tak sabar nak habiskan kod ni. Okay, Kenapa korang nampak kat skrin ni kosong? Sebab sekarang ni simple je. Tips yang paling simple, and sebenarnya simple-simple dia tu banyak kegunaan dia tau. Okay, first, korang tahu tak simbol ni? Simbol ni memang bahagia tau. Sebabkan simbol ni korang boleh gabungkan apa-apa perkataan ataupun perkataan nombor, apa-apa yang dekat dalam sel, antara 2 sel, 2-3 lebih daripada satu sel lah maksudnya kan. Korang boleh gabungkan. Contoh contoh banyak. Kita ada kolom B katalah untuk nama kan, nama katalah nama murid dalam kelas, Ilham. Dekat sini sebab dia lelaki, bin. Ni nama ayah dia, Samsuddin. Okay. Extra tips kalau korang nak
kecil besarkan kolom ni dalam masa yang singkat. Korang just highlight and double click saja. So dia akan readjust ikut length yang paling panjang dalam kolom. So ni pun sama. Okey, tapi sebabkan belum apa-apa aku dah tapi kan. Kenalah tunjukkan cara formula tu dulu kan. Okey, sama dengan kolom mana yang korang nak gabungkan tu. Tekan dulu. And korang nak gabung B, C dengan D kan. Lepas tu korang letak N, C, N, D. Okey, nanti akan ada yang bertanya macam mana nak buat dia berjarak kan. Dia berjarak. So senang je. Korang just kena tambah lagi lah. Tambah extra sikit lah effort korang nak benda ni jadi cantik sikit kan. Korang letak N tu, perantaran dia korang kena letak tanda kan. Macam sebelum ni aku pernah cakap, kalau tanda kosong tu adalah macam ni. Tanda kosong tu adalah korang kena letak pembuka bentuk kata ni. And letak lagi N lah, sebab dia nak kena. Korang kalau perasan, kalau korang tak letak tadi, dia tak ada colour kan kat kolom ni. Letak macam tak highlight macam tu. So maknanya dia tak function lah. So kalau dah ada macam tu, dia masa dah ada link, so function lah. So korang letak lagi N. Okey, apa benda? Oh, sebab aku dah terdouble dekat ujung. Kenapa tak ada? Kenapa? Sebab aku tak jarak kan. Tak space lah, tak space. Okey, nampak tak? Dah jadi. Sama juga kalau korang nak bergabung, tapi kalau korang nak contoh lah nombor kan, nombor IC ke apa, korang nak letak dash. Korang letak antara dalam kurungan pembuka penutup kata tu dash. Tapi korang jangan letak space, nanti dia jadi space tau. Dia ikut apa yang kita letak kan. So dia akan jadi macam ni. Tapi ni sesuai pada penggunaan yang lain lah kan. So benda lain tak? Contohnya korang ada nombor IC lah. Contoh 70, 10, 15, 01 orang Johor 01, 55, 89. Ni aku main random je, tak nombor siapa entah. Okay, korang just control T. Korang dapat macam ni lah. So in future kalau korang nak filter kan senang. Kalau nak just nak filter nama ayah kan, dia nak filter nama anak. Ataupun yang ni nak filter nombor belakang saja, ataupun nak type filter lah, type filter kan. Senang. And penggunaan benda ni tak terhad pada penggunaan yang macam ni saja yang korang nampak simple ni kan. Dia juga function pada formula VLOOKUP juga kalau korang tak ada apa ni orang panggil unique data yang korang boleh jadikan untuk cari. Contohnya contoh macam nama dia jugalah kan. Ilham, ada berapa banyak Ilham, ada berapa banyak, kalau kata macam nama aku Nadia, ada berapa banyak Nadia kat dunia ni kan. Kalau korang nak lookup untuk satu kolom tu, contohlah ada kolom yang berasing macam ni, korang tak boleh nak terus lookup, korang kena juga sambungkan. And dekat lagi satu data table tu, korang kena gabungkan jadi benda yang sama lah. Selalunya dekat tempat yang kita nak cari tu yang memang dia dah apa ni orang kata, dah memang bergabung macam ni. So dekat data yang kita nak cari yang satu tu, dia tak bergabung, tu yang kena guna tanda macam N ni. Macam mana aku nak kasih nampak lagi dia punya contoh tu. Contoh je macam, okay, aku buat contoh lah kat sini Tadi aku dah terhilangkan yang dash tu. Bukan dash, jarak space. Okay, katalah nama macam ni. Nama dia dekat sini nama group. Ada satu kelompok nama kat sini. So mungkin ada Ilham bin Yahya. Pasal ada nama lain lah. Nama Joseph. Pasal ada nama Ilya. Macam-macam nama lah kan. Lepas tu katalah ada memang ramai pula nama Ilham ni. Tiba-tiba pula aku dapat Ilham macam ni, nama banyak macam ni. Ini spontan je, aku tak ada main ketik nama satu ni. Bin Ibrahim. Okay, contohlah aku nak cari Ilham bin Samsudin ni kan. Dekat sini tempat tu. Dekat sini Ilham bin Yahya. Ilham bin Su'id.
Lepas tu dekat bahagian sini kan, korang nak pastikan lah nama siapa yang korang nak cross check. Nama yang kat sini ada, kat sini tak ada, kat sini tak ada, kat sini ada, sini tak ada. Contoh tapi korang kita dah dapatkan macam gini dulu sebab dekat sini dia tak ada yang berpecah-pecah macam tu kan. So korang letak nanti korang macam nak cari. So korang letak sini VLOOKUP nama sekian ini, table array dekat sini, kolom dia satu je lah, and false. Okey, maksudnya dekat bahagian ni Ilham Samsudin dah ada. Contohlah macam pendaftaran kan, tak tahu siapa yang dah daftar, siapa yang belum, siapa yang dah bayar, siapa yang belum. Okey, tarik je. So sekarang kita tahu dekat bahagian ni yang tally adalah dua saja, Ilham bin Samsudin dengan Ilham bin Yahya. Yang lagi satu ni tak ada dekat sini. Okey, kita tak tahu juga yang dekat sini mana yang tak ada dekat sebelah sini ada, sebelah sini tak ada kan. So buat perkara yang sama juga. VLOOKUP ni table array dekat sini, satu false. Okey, ini data sikit macam ni korang memang gelak kan kalau buat macam ni. Cuba kalau macam data tu beribu-ribu kan, korang nak tahu mana ada mana tak ada, nak cross check lah kan. Kalau macam aku nak kena terus check stock ke kan, biar aku buat macam cara macam ni lah. Okey, sekarang korang dah nampak lah. Sekarang ni yang ada Ilham bin Samsudin, Ilham bin Yahya je kat sini. Yang lagi 3 orang ni tak ada, kat yang Joseph, Ilya, Ilham bin Ibrahim tak ada. Okey, itulah contoh, antara contohnya lah penggunaan NNN ni. Okey, aku harap memang ini membantu. And tengok aku dah berbuih-buih mulut sampai tips yang ke-19 ni. Aku harap korang subscribe lah aku punya channel ni sebab aku harap dapat bagi more information, more tips yang aku boleh share dengan korang. Walaupun sebenarnya tak ada nak cakap aku ni banyak sangat ilmu, aku tahu macam tak juga. Aku memang suka share apa yang aku tahu je, tu je. Dengan cara share macam ni mungkin akan kuatkan sikit ingatan aku. Sebab mostly sekarang ni banyak juga formula yang aku dah banyak yang lupa lah macam tu. Okay, so ini untuk tujuan tujuan share dengan orang adalah tujuan untuk personal juga. Aku nak simpan benda ni untuk rujukan lah masa akan datang kalau aku tiba lupa kan. Okay, kita teruskan lagi. Okay, finally kita punya tips yang terakhir adalah tips yang ke-20, iaitu gunakan macro recording. So untuk dapatkan shortcut lah. So whatever yang korang record lepas tu, dia akan korang boleh jadikan dia as button ke kan, ataupun shortcut. So kerja yang panjang tu boleh jadi sekejap, tapi benda-benda yang macam rutin yang korang selalu buat lah. Contoh aku ada contoh lah, ada satu table macam ni. So kerjanya macam aku ada daily routine ataupun weekly routine, extract report daripada satu sistem, and aku kena susun dia dekat dalam table, contoh table macam ni. So untuk contohlah macam ni, aku boleh je copy and paste kan, tapi kalau korang tengok dia punya susunan kolom dia tak sama. Tapi aku akan dapat report tu macam ni. Aku akan extract report tu and dia akan memang jatuh pada kolom yang sama bila aku paste. And bila aku nak paste, copy and paste ke yang betul-betul ni, so aku nak betulkan dia punya sequence turutan dia ni kan. So turutan dia adalah turutan yang sama lah. So memang aku boleh buat dia sebagai button yang aku sekali klik je. So cara dia, first korang pergi dekat view, and dekat dalam view ni ada macros. So dalam ni ada, korang nampak view macros, record macros, use relative references. Korang ambil record macro and dia akan keluar macam ni. Korang masukkan name. So first aku nak aku buat apa copy and paste kot. Copy and paste. And kat sini aku buat control. Dia kena huruf kecil kecil. And store in this workbook, personal macro workbook. Dia ada pilihan lah, personal macro workbook, new workbook and this workbook. So pilih this workbook pun boleh. So dekat description ni, kalau korang tengok pada name ni dah faham apa yang korang nak buat, just leave blank pun tak apa. Tapi kalau korang nak ada details lagi, bagi tahu apa benda yang
pasal makro yang korang buat ni. So korang just type dalam ni lah untuk peringatan korang juga nanti lepas ni. So just tekan OK. Once korang tekan OK je, dia dah start record tau. Korang memang tak nampak dia tengah record, tapi dia dah start record. So korang janganlah buat benda-benda lain, korang klik-klik benda lain. Korang kena fokus apa yang korang nak buat, itu je. And tekan OK. Aku tak boleh buat macam ni. So aku just underscore je. And nanti korang klik kan, korang nampak dalam ni stop recording, maksudnya dia dah start record tau. So nanti once korang dah sudah, nanti korang tekan je stop recording So korang pergi dekat tadi table yang korang ada tu. So korang pilih lah macam ni part description. So aku pilih Ctrl C, and then tak jadi friend. Copy, paste. Korang memang akan ulang-ulang lah buat macam ni. Copy, paste. Available copy, paste, on hand, copy and paste, and reserve, paste, and korang dah boleh stop dah. Stop recording. So dekat mana korang nak tengok apa yang korang dah buat tadi, dia akan translate pergi ke Visual Basic tau. So korang tekan dekat sini and view macro, and korang nampak title yang korang buat tadi tu, korang just tap into. So korang nampak see, korang buat tapi dalam dekat background dia akan recordkan apa benda yang korang buat. So kalau korang terror guna Visual Basic ni, tak apa, korang boleh edit ataupun korang boleh straight ditulis je. Tapi kalau untuk option untuk yang macam aku ni, tak berapa nak tahu sangat, tak berapa nak terror sangat kan. So just record je. Korang boleh jadikan dia sebagai button. So just ada cara lain, tapi aku nak tunjuk yang senang je lah. So masukkan je apa shape kan, macam ni. So korang just letak copy and paste. Okay, senang je kan, kacang goreng je kalau record ni. So just record, and korang jangan lupa pula korang tengah record, lepas tu korang mendidih-didih buat benda lain. Bila dah record tu, korang pandai nanti stopkan dia kan. Stopkan dia kalau tak nanti apa benda je yang masuk. Okay, dah ada button. Just right click and right mouse click, and korang pilih assign macro. So pilih lah yang title tadi tu, and tekan OK. So dah ada dah. So tekan je and paste. So dah ada. Nampak? Senang kan? So senang. So dengan ni berakhirlah aku punya 20 tips 20 perkara menarik dalam Excel. Sebenarnya banyak lagi, ni je yang aku sempat senaraikan. Mungkin kalau korang ada benda lain yang korang nak tahu, ataupun ada komen, ataupun ada soalan, korang just drop dekat komen. And kalau korang nak request aku buat benda lain ke, korang just drop dekat komen. And thank you for watching, thank you for support aku. Harapnya lepas ni aku akan dapat hasilkan video-video lain yang lebih menarik dan lebih informatif lagi. Sebab aku rasa banyak lagi benda yang aku belum buat dekat Excel ni. And aku doakan korang supaya terus suka gali ilmu, suka tengok benda-benda yang bermanfaat. And kita jumpa lagi next video. Thanks.
Aku lupa pula. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe, tolonglah subscribe ya. Susah payah aku buat video ni tau. Kalau korang tak subscribe macam kejam. Okay, bye. Assalamualaikum.